Ni blok baru je. Ha? Blok baru. Satu lama, satu baru. Ha? Satu lama, satu baru. Ni blok A ni baru. Ha. Ini blok A lama. Blok A lama. Di sebelumnya ada dia roboh punya dalam blok ni. Tahun bina sekolah ni tahun bila ni? Ha? A baru. Okey. Tahun tubuh dia 1918. Maksudnya sekolah ni tahun 1918 dia dah ada lah sekolah ni. Saya tanya sebab saya tengok tadi yang blok A tu tahun 2000. Tadi kan? Betul tak tahun 2000? Saya tanya ada blok A tu blok baru ataupun blok lama? Blok A baru. Blok B lama. Blok B lama Yang ikut jam. Bagi itu masuk. Tahun 1981. Ada dah bangunan yang tu 19 tadi 1918. Tak ada masa tu. Jadi biasa orang buat blok A ni yang lama biasanya. Tapi tak apalah jadi blok B ni 1981, yang blok A tadi tahun 2000. Maksudnya blok A tadi yang baru lagi lah daripada blok ni. Kalau kita lihat sini dia ada konkrit sepenuhnya ikut plan keadaan blok sederhana. Pendawaian sederhana. Okey, apa maksud sederhana Okey, kalau kita lihat keadaan bangunan baik itu dalam keadaan baiklah. Sederhana masih boleh digunakan. Rasa sedikit anggaran baki jangka hayat setahun. Bila kita tengok ni setahun lagi roboh rasa bangunan ni. Maksudnya usah sedikit lah, ataupun boleh buat usah teruk. Kalau perlu perbaikan, kalau kita tengok contohnya dah retak dah. Rasa contohnya bangunan ataupun ada satu bilik tu dah retak dah. Kita rasa mungkin akan dalam masa setahun 2 tahun ni boleh runtuh. Kita buat teruk lah. Masa teruk lah Okey, dari segi pendawaian dia ada baik. Pendawaian dan peralatan elektrik boleh digunakan tanpa masalah. Kalau sederhana ni terdapat beberapa soket atau peralatan tidak dapat digunakan, perlukan perbaikan kecil. Sederhana ni contohnya dalam bilik ni ada 2-3 soket yang tak boleh, itu sederhana lah. Tapi kalau rosak sedikit, dia perlu penyegaran kecil Mungkin sederhana ni guna duit PWG ataupun guna duit daripada sumbangan boleh untuk yang sederhana ni. Kalau yang rosak sedikit ni, biasanya dia akan dapat duit penyegaraan daripada PBD. Yang rosak sedikit ni. Kalau rosak teruk ni memang KPM lah, bawah KPM yang akan buat penyegaraan. Tapi rosak teruk ni dia kena memenuhi ketiga-tiga ni. Ketiga-tiga item tu kena penuh. Dia kebanyakan peralatan tidak dapat digunakan dan pendawaian lebih 15 tahun dan keadaan boleh membahayakan keselamatan pengguna. Maksudnya kena ketiga-tiga tu barulah kita boleh kategorikan dia sebagai rosak teruk. Jangan pilih satu je. Kalau pilih satu sekolah ni semua rosak teruk lah sebab dia lebih 15 tahun. Jadi dia kena memenuhi ketiga-tiga tu barulah kita kategorikan dia sebagai rosak teruk. Okey, kita pergi kepada panjang dan lebar. Tuan ada kawasan
lapan terbina tiba-tiba yang ni kosong. Nah, ni data lama ni, dia ambil dua data lama. Sekarang ni dia tambah item baru, itu panjang dan lebar. Sebabnya bila kita masuk je panjang dengan lebar ni, dia automatik dia akan keluar kat sini, kat kawasan luas kawasan terbina ni, kaki persegi dan juga meter persegi. Bagaimana cara nak kira dia? Panjang dan lebar untuk blok. Katalah blok B ni, macam mana cara nak kira dia? Ha? Macam mana? Macam dia punya kaki 5. Tiga jaga kaki 5. Cara kira dia daripada longkang. Sebab longkang ni dia kira kalau bangunan tu sekali dengan bangunan lah, longkang tu. Longkang tu bersekali dengan bangunan. Jadi ambil pada ujung longkang, sampailah ke ujung longkang tu lebar. Kata ujung longkang tu sampai ke ujung longkang tu panjang. Maksudnya darat lah. Panjang berapa, lebar dia berapa dalam kaki persegi. Kena tukar lah ke bentuk kaki persegi. Barulah dia akan keluar yang sini ni. Panjang dia berapa, lebar dia berapa. Sebab ada sekolah yang saya pergi, dia kira daripada ujung ni sampai ke ujung tu. Dia dudukkan contohnya dia masuk kelas ni, contohnya dia di blok B kan. Dia masuk di kelas pertama ni, dia kira ujung tu sampai ke ujung ni, lebar dia. Sebab apa tak boleh guna yang tu? Sebab bila tuan-tuan kira macam tu, dia akan jadi banyak kawasan lapang. Contohnya kaki 5 ni 5 kaki kan. Kaki 5 kan. Tu apa? Tuan-tuan kaki 5 kan. 5 kaki kan. Belah ni pun 5 kaki, dah 10 kaki. Panjang dia berapa katalah 50 kaki katalah panjang tu kata 50 kaki. 10 kali 50 dah jadi 500 kaki persegi Maksudnya kawasan lapang dah jadi 500 kaki persegi dah. Bila tuan-tuan tak campur yang kiri kanan ada kaki 5 tu. Jadi sekolah akan jadi banyak kawasan lapang. Padahal hakikatnya kawasan lapang tu sikit je. Tapi bila tuan-tuan tak campur sekali, jadi akan nampaklah sekolah tu masih ada lagi kawasan lapang yang banyak lah. Jadi bila ada kementerian ataupun unit pembangunan nak buat bangunan, dia tengok kawasan lapang banyak lagi. Maksudnya ada keperluan. Sedangkan hakikatnya dah tak ada ruang untuk buat pembangunan. Jadi yang tu kena lihat balik lah. Okey, yang bangunan ni ada 4 tingkat. Okey, kita pergi kepada, ada tanya berkenaan dengan bangunan? Ada. Okey, bilik bagus ni, raut ni. Semua faham bagus ni? Okey, bilik ni dia ada sampai 7. Dia ada bilik PDP, makmal, bengkel, bilik khas, bangunan khusus, bilik pentadbiran dan juga bilik ko. Okey, bilik PDP bilik PDP ni dia ada 7. Bilik darjah kurang daripada 750 kaki persegi, iaitu kurang daripada 3B. Bilik darjah 750 kaki persegi sama dengan 3B. Bilik darjah lebih daripada 3B. Bilik prasekolah, bilik kekas, bilik pemulihan dan juga kabin. Ada sekolah yang memang dia guna kabin untuk buat bilik darjah. Kalau di Kuantan ada satu sekolah SJKT Ladang Jeram, dia guna kabin untuk buat bilik darjah. Kalau sekolah ni dia bilik darjah 750 kaki persegi bersamaan dengan 3B. B ni apa dia? B ni. Kalau kampung Ping lah, Ping.
Ni buat ping ni. B lah tu. Kalau kampung panggil ping ni, ping. Ke tahu? Rak panggil apa? Kalau buat rumah tu buat ni ada ping. Maksudnya kerangka dia tu. Biasa kalau Kelantan dipanggil ping lah. Bing. Sama. Sama. Sama sama juga di Rauk. Sama. Ground B, height B. Maksudnya B tu ping lah. Maksudnya kalau sini contohnya sini 1, 2, 3 ping. Ni 3 ping. Maksudnya 3. Mati gaya. Ataupun keluasan dia ni 750 kaki persegi. Bila tuan kira 750 kaki persegi, dia 3 Boleh ping. setting. Boleh setting. Sebab apa nak tengok ni? Dia ni untuk menentukan kapasiti pelajar yang boleh masuk yang tadi yang saya bagi tahu tadi tu. Sama ada 40 ataupun 35. Kalau yang 3B ni maksudnya boleh muat 40 orang. Yang tu saya kata darat tadi 10 darat 40 tadi. Kalau yang kurang tu maksudnya darat 35. Mana tulis rosak ni? Untuk yang tadi yang mula tadi bilangan optimal pelajar. Tadi yang saya tahu bagi tahu tadi bilik pelajar darat kapasiti untuk satu kelas. Kalau yang 3B ni ataupun 3B ni pelajar boleh muat sampai 40 orang. Rosak teruk. Okay, boleh? Boleh. Rosak teruk. Tak dipakai. Yang baru-baru ni macam mana? Faham tak? Yang data baru? Faham. Kita update selalu. Okey. Jadi kat KCLKC Cuncing ni dia ada 20 bilik darjah. 20 bilik darjah. Kalau dalam 40, kalau semua yang tadi mana saya Banyak weh. 20 kan. Maksudnya bilangan pelajar yang optimum berapa? 800. Tadi berapa ratus? Tadi 700. 700. Kena ubah lah 800. Maksudnya pelajar boleh muat di sekolah ni, sekolah Cuncing ni 800 orang. Sebab dia 20 bilik darjah, semuanya 3B. Rosak teruk. Tadi 800. Dia tak ada masalah kalau kita kata bangunan tu memang rosak lah, tak boleh pakai, tak selamat. Kita tulis rosak teruk lah. Boleh teruk lah. Ya, selagi kita tak beritahu sini, selagi kita tak update dalam sistem ni, orang tak tahu sekolah kita tu rosak ke macam mana. Sebab sekarang ni bila adanya modul infrastruktur, dia ada untuk tahun ni dia ada pegawai C yang untuk persetujuan baru ni dia ada pegawai C yang duduk di PPD, ada pegawai C yang duduk di jabatan. Pegawai C ni jurutera lah. Jurutera, kalau sebelum ni tak ada jurutera di PPD dan jabatan. Tapi persetujuan baru ni ada pegawai C yang ada di jabatan. Kalau jabatan tu ada J48, J44, maksudnya jurutera lah. Kalau di PPD dia ada penolong jurutera J29, J32, maksudnya di PPD ada penolong jurutera. Di jabatan ada jurutera engineer lah kan, kalau itu. Maksudnya dia ada authority untuk menentukan bangunan tu. Maksudnya jurutera ni dia ada authority. Katalah dia tengok bangunan ni, ni contohnya bila cikgu masuk je rosak teruk kan, dia akan lihat betul tak rosak teruk ni, kategori rosak teruk. Mungkin cikgu dia anggap okey ni rosak teruk dah ni. Tapi bila C pergi, ni baru rosak sedikit. Dia ada authority. Kita tak boleh persoal lah dia punya authority tu. Sebab dia punya kemahiran dia lah.
Tiba-tiba dia kata, cikgu buat usaha sedikit, tiba-tiba dia kata, ini usaha teruk. Cikgu jangan pula, ni usaha sedikit ni. Jangan pula gitu, sebab dia ada autoriti. Sama juga doktor kan. Tiba-tiba, cikgu demam dia bagi ubat lain. Buat mana? Boleh ni saya demam je, bagi Panadol je lah. Tak boleh nak persoalkan dia punya kepakaran dia. Jadi dia dah ada kepakaran dia, jadi kita isi je. Dia akan justifikasikan benda tu perlu dibuat perbaikan ataupun sebagainya lah. Jadi kalau kita isi je, sama ada pandangan kita ni maksud teruk ataupun maksud sedikit, dia yang akan justifikasikan benda tu balik. Contohnya keadaan di blok Bilik Rajah ni semua baik, 20 baik, dari segi perawaian juga baik, di blok untuk Bilik Rajah ni. Okey, ada yang tanya pasal Bilik Rajah? Ada yang? Cik kata kena darab yang bilangan pelajar optimum. Kalau sekolah tetapkan jumlah bilangan. Sekolah tetapkan jumlah bilangan optimum. Apa sekolah letak? Dia tahu mana? Dia jadi kira macam mana? Dia tetapkanlah berapa yang boleh masuk. Sekolah letak SPP. SPP berapa tu? Dia nak darab. Dia kita tengok pada cara pengiraan dia. Kalau ikut orang berapa yang ikut? Saya 21. 21 memang mak 40 orang lah. Sedang satu kelas 30. 30. Sebab SBP ni dia lain sikit, dia nak lebih kepada kalau ikut SBP sebenarnya dia 25 je SBP. Kalau ikut dia punya SBP tak apalah SBP yang sekolah-sekolah lain. SBP ni kalau ikutnya dia nak bagi keselesaan kepada pelajar lah. Kalau ikutnya dia 25 je satu kelas. Satu kelas 25 je. Kalau yang sekolah kebangsaan ni dia 30-35 yang kata kondusi lah, kondusi untuk belajar. Tapi dalam keadaan sekarang ni dia tetapkan bergantung pada Bilik Rajah. Tapi kalau SBP gitu tak ada masalah lah. Sebab dia 25 ataupun 30 je dia satu kelas SBP. Sebab dia pelajar-pelajar terpilih, dia nak bagi keselesaan kepada pelajar. Okey. Untuk makmal ni biasanya sekolah menengah lah, sekolah menengah biasa ada makmal. Tapi kalau sekolah tu sekolah baru, katalah dia tagging sebagai makmal komputer, contohnya dalam plan tu dah tagging dah sebagai makmal komputer, masuk juga kat sini makmal komputer. Tapi kalau sekolah tu dia sebelum ni tak ada makmal komputer, tiba-tiba dia buat makmal, yang tu kena masuk dalam mana? Dalam bilik dalam bilik. Ni kat sini dia ada bilik khas. Bilik khas ni ni nombor 18 S419 bilik komputer. Kalau yang tagging betul-betul bila ada bangunan dia bagi, dia tagging dah sebagai makmal komputer, dia dah ada soket semua dah. Tu sebagai makmal komputer. Dia ada poin-poin untuk komputer tu makmal komputer lah. Tapi kalau satu bilik, tuan-tuan buat renovate, tambah poin-poin, tu sebagai bilik komputer. Tu contoh lah. Ataupun bilik wuduk lah, bilik sembahyang ke apa. Kalau lah bilik ni, contohnya bilik ni, sebenarnya bilik raja ni. Tapi sebab tak ada tempat untuk buat solat, jadi dia guna bilik ni sebagai tempat solat. Jadi kita kena buat bilik solat. Tapi kalau ada bangunan tu buat asingan, tu surau. Ni kat surau ni, dekat ni bangunan khusus. Ni bangunan khusus ni dia ada khusus untuk surau.
ni. Nombor 2 S502 surau. Maksudnya dia ada bangunan asing. Surau. Tapi kalau macam tadi, bilik ni dia jadikan surau bilik solat. Oh. Kalau macam main komputer, dia duduk di bangunan tu, dia bilik komputer ya. Kalau kalau dia ada apa, contohnya dia bagi bangunan tu siap dah ada poin-poin dia ada tagging dan sebagai makmal komputer tu sebagai makmal komputer lah. Ya lah. Tapi kalau bilik ni contohnya sekolah tu tak ada makmal komputer, tiba-tiba dia ambil bilik sekolah sendiri yang buat poin-poin, tu bilik komputer. Oh. Boleh dapat? Lepas tu contoh dia ada dua kan. Satu rosak, satu tak rosak. Kat item ni kita kena tulis satu baik, satu tak baik lah ke? Oh gitu, pecah kan? Pecah. Okey, kalau kita lihat kat sini dia ada ikut plan, ubah suara kekal, ubah suara sementara. Lepas tu yang fizikal dengan penawaian tu dan pada tadilah baik sederhananya tadi yang saya bagi tahu tadi kan. Kalau orang turut benda yang tiga item tu, kalau ikut plan ni maksudnya bila sekolah tu dia bagi, maksudnya ada dah ni untuk belajar, ada dah ikut plan dia tu, itu ikut plan. Tapi kalau dia ubah suai tu, maksudnya daripada bilik ni dia ubah jadi bilik lain lah, bilik lain. Lepas tu contohnya bilik ni dijadikan bilik karkas kan. Sebab tahun ni banyak sekolah-sekolah yang buat bilik karkas kan. Okey, kalau bilik tu dia buat kekal, maksudnya dah tak ubah kan. Tak ubah maksudnya dia ubah suatu kekal. Contohnya bilik kekal tu dia buat dah ada bilik ada dapur, ada tandas semua kan. Kat bilik tu dia dah panggil kekal lah, ubah suatu kekal. Tapi kalau dia ubah tu, contohnya sekarang ni musim Covid ni kita ada bilik isolasi kan. Ada sekolah-sekolah yang buat isolasi kan. Tu bilik ubah suai sementara. Sebab dia sekejap je. Tak tahulah sekejap ke tak kan. Maksudnya sementara Covid ni dia buat bilik tu. Maksudnya ubah suai sementara. Sebab mungkin lepas habis Covid ni dia ubah balik bilik tu. Tu ubah suai sementara. Boleh tu? Faham tak? Faham Okey, bilik pentadbiran. Ni ada bilik lah, maksudnya Gusa ada bilik dia masing-masing, ada bilik dia, pejabat ada bilik bilik pengusahaan sukan, ada stor sukan. Kalau sekolah tu ada apa, bilik bos kan, bilik daerah ni yang kadang-kadang sekolah ni dekat dengan PPT, kadang-kadang dia guna sekolah tu sebagai tempat simpan buku teks untuk daerah tu. Ni yang bawah tu sekali, bilik operasi buku teks daerah. Maksudnya daerah tu yang PPT punya. Masuklah kat bawah tu. Bilik ko ni maksudnya bilik, contohnya bilik satuan, contohnya bilik geografi. Dia tagih dah sebagai bilik geografi ataupun bilik sejarah ataupun bilik PPSN contohnya. Kena masuk situ lah. Bilik gua ataupun bilik persatuan. Okey, boleh. Kalau boleh saya tubuhkan je lah. Okey. Sekolah ni tak ada kuarter tak ada kuarter. Okey, jadi sekolah ni dia ada 5 je. 5 je alatan sekolah ni. Troli, komputer untuk PDP ada satu, untuk pentadbiran ada satu, meja, kursi tak ada. Okey, untuk betul tak cikgu ni? Datang, betul tak? Ada tak LCD sekolah? LCD? LCD Ada. ada tak sekolah ni? Sekolah ni dia ada LCD ni. Dia bantuan. Okey. Kalau lah kata LCD ataupun aircon ataupun mesin photostat
yang diberi sumbangan, yang diberi sumbangan oleh katalah daripada kata sekolah ni contoh lah. Okey, katalah PABG bagi, katalah PABG bagi, dia bukan harta kerajaan. Maksudnya PABG bagi, dia sama ada boleh isi dan tak boleh isi, tak payah isi. Sama ada tuan-tuan nak jadikan dia harta kerajaan ataupun tak nak jadi, tak apa. Tapi dia punya apa, kesan lah. Ini berkata kepada tuan lah nak masuk atau tak nak masuk. Kalau tuan-tuan katalah dapat mesin ataupun aircon lah, contoh aircon aircon yang disumbang oleh wifi lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak declare pun tak apa. Cuma kalau tak declare, tak isytihar sebagai harta kerajaan, apa-apa penyelenggaraan yang guna duit kerajaan tak boleh nak baki aircon tu. Sebab dia bukan harta kerajaan. Sebab apa kerajaan nak guna duit kerajaan untuk baki yang bukan harta kerajaan. Jadi kalau tuan-tuan harta tu sumbangan, tapi tuan-tuan declare sebagai harta kerajaan, maksudnya daftar surat beranak lah, mudah daftar surat beranak sebagai harta kerajaan. Apa-apa duit penyelenggaraan kalau ada di sekolah tu boleh sekali dengan aircon. Faham tak? Jadi sama ada berarti kepada tuan-tuan lah, sama ada nak declare ataupun tak declare. Kalau tak declare, masuk dalam ni. Sebab yang peralatan ni kita nak tahu ataupun harta kerajaan yang ada di sekolah. Mungkin sekolah ni, Cuncing ni, dia banyak harta yang diberi sumbangan, yang dia tak declare. Mungkin ada penyeraan tak termasuk dah dengan yang ini, yang diberi sumbangan ni. Macam mana pula kalau sekolah-sekolah yang terima katalah PC katalah sekolah A ni, PC dia lupus. Dia lupus, lepas tu dia pindah ke sekolah B. Ke sekolah B. Ada 10 biji PC dia pindah ke sekolah B. Bila dia mau lulusan, katalah lulusan, katalah lulusan dia lupus pindah. Maksudnya lupus tapi kena pindah. Jadi dia pindah ke sekolah B. Jadi yang sekolah B ni nak declare ataupun tak? Belum. Macam mana tuan-tuan? Jadi tak payah declare lah kan? Tak payah declare. Sebab apa? Bila dah lumpuh, apa maksud dia? Bukan harta kerajaan dah lah. Benda dah lumpuh dah. Benda dah lumpuh dah, tak payah declare. Ataupun ada sekolah-sekolah yang terima netbook satu Malaysia kan? Dulu ada satu netbook yang dibekalkan oleh Mr. Ina. BDP kan? BDP bagi pinjam. Dia bagi pinjam. Bukan dia bagi ke sekolah. Dia pinjam tak payah masuk. Sebab tu bukan harta sekolah. Dia bagi pinjam je. Bila-bila masa dia boleh ambil balik. Jadi harta tu bukan harta sekolah. Okey, untuk harta kerajaan ni contohnya di PC ataupun komputer ni, jangka hayat dia 5 tahun. Jadi 5 tahun tuan-tuan boleh mohon perlepasan. Tapi saya nak bagi tahu, kalaulah PC itu masih hidup, jangan mohon perlepasan lah. Sebab apa? Kalau dulu perlepasan tu tak tentu lagi dapat gantian. Dalam keadaan sekarang ni susah sikit nak dapat gantian dengan keadaan kewangan sekarang ni. Katalah tuan nak buat jugalah kata nak buat juga. Dan tuan-tuan mohon, katalah ada 20 PC, tuan-tuan semua lupa 20. Tiba-tiba lulus. Lulus pula pindah pula. Kalau pindah di sekolah kita tak apalah kan. Tiba-tiba pindah ke sekolah B. Tiba-tiba tak dapat gantian. Sedangkan komputer tu masih hidup lagi. Kalau gantian tu dia kata setahun okey lah.
Kadang-kadang ada sekolah ni 3-4 tahun tak dapat lagi. Jadi yang mana-mana elok tu tak payah mohon perpustakaan lagi lah. Kalau yang betul-betul teruk dah, boleh mohon perpustakaan. Okey, dalam seperti yang tadi Cik Azam bagi tahu tadi, peralatan ni jika dapat surat kelulusan barulah boleh kita didik daripada sistem ni. Selagi tak dapat kelulusan, dia masih lagi harta kerajaan, masih lagi harta sekolah. Maksudnya bila dah dapat kelulusan, dia dah tak jadi harta kerajaan, maksudnya boleh hapus daripada sistem ni. Boleh tak tuan? Boleh. Faham Okey, kita pergi kepada kemudahan sukan. Ni baru modul sekolah Pukul 10 kat 10.30. Sempat ada keperluan. Sempat Guru yang aset lah. Guru aset. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Guru data ni janganlah buat kerja berseorangan. Dalam keadaan sekarang ni jangan buat kerja seorang-seorang. Kena kerja, sebab itulah kita ada JPMS, Jawatan Kuasa Pengurusan Maklumat Sekolah. Apa tujuan ada jawatan kuasa ni? Untuk kita bincang berkenaan dengan data. Bukan hanya data ME saja. Dalam jawatan kuasa tu boleh masukkan sekali semua berkenaan dengan data, semua berkenaan dengan maklumat. Tak kira lah operasi ke, PDM ke, data aset ke, semua kena masuk dalam mesyuarat JPMS, Jawatan Kuasa Pengurusan Maklumat Sekolah. Jadi tujuan untuk buat sebab pembangkit keadilan. Jadi saya tinggal sekejap ni. Jadi tujuan kita buat jawatan kuasa tu untuk bincang berkenaan dengan data. Katalah data yang ada dalam ni berkenaan dengan peralatan tadi peralatan tadi dalam ni katalah ada 5 Tiba-tiba guru aset kata patutnya data ni ada 30 yang semua dah didaftar. Maksudnya kena ada 30 dah sini. Katalah dia terima ekor semua tu harta kerajaan. Maksudnya dah ditagging sebagai harta kerajaan. Maksudnya kalau ada 30 kena bubuh dalam ni 30. Maksudnya bila cikgu apa Ji Ji tanya guru aset, betul tak ada 5 je sekolah kita ni peralatan. Yang lain tu maksudnya harta yang sumbangan tapi tak diklaim. Maksudnya bila dia kata okey sepatutnya kita ada 10 ni, jadi kena ada 10 kat sini. Sebab itulah kita buat ni, kita panggil semak silang lah. Maksudnya kita tanya guru aset. Biasa guru aset lagi tepat lah. Sebab tu saya kata jangan kita buat kerja secara silo ataupun kerja seorang-seorang. Kalau yang tadi yang sukan, kena tanya SU sukan. Kalau berkait dengan peralatan ICT, mungkin ada pegawai ICT yang jaga berkenaan dengan peralatan ICT. Mungkin yang perabot boleh tanya guru aset. Jadi dalam syarat itulah kita bincang. Contohnya yang tadi ada bilangan murid, betul tak bilangan murid ni yang jaga PDM, UKM, betul tak? Ada 300 pelajar ni, betul tak? Kalau MNIS kata ada 400, kenapa dalam PDM kata ada 300? Kena ada cross check lah. Macam tadi guru aset lah patutnya yang mohon perpustakaan tu. Tapi yang masuk dalam ni guru data. Yang masuk dalam data ni guru data. Tapi yang mohon perpustakaan tu guru aset. Yang mohon perpustakaan tu. Kalau yang mak kita kata ada guru ICT tu yang kena buat. Tapi kalau tuan-tuan yang jadi guru ICT tu tuan lah. Kalau ada sekolah tu dia lah guru aset, dia lah guru ICT, dia lah guru data, maksudnya dia lah.
Nah, tapi kalau ada sekolah besar dia dah asing dah. Ni guru aset, ni guru SCT, ni guru data. Maksudnya yang buat tu kerja. Biasanya guru data semua kecil ni dia main topi lah. Ada topi sebagai guru data, ada topi sebagai guru aset. Maksudnya bila nak lugu tu jadilah sebagai guru aset. Okey, kita pergi kepada kemudahan sukan. Okey, kemudahan sukan ni sebab saya ni buka ID JPN, jadi saya tak boleh klik ni. Jenis padang ataupun gelanggang ni. Kalau tuan-tuan dia boleh klik padang ataupun gelanggang. Okey, apa maksud padang? Maksudnya padang ni yang berumput lah. Gelanggang ni ada kok. Kok lah. Katalah padang. Jadi di sekolah Kuncing ni dia ada gelanggang badminton. Memang khas untuk badminton saja. Maksudnya tak boleh guna dah permainan lain dekat kok tu. Tapi kalau lah kok tu, situlah main badminton, situlah main takraw, situlah bola tampar. Tu dah jadi gelanggang seberguna. Maksudnya dia campur-campur. Tapi kalau dia khas dia untuk contohnya bola tampar, dia ada gelanggang dia, ni bola tampar. Maksudnya tu gelanggang bola tampar. Ataupun padang, dia ni padang untuk ubor. Ini untuk ubor je. Maksudnya ubor saja. Ataupun padang ni padang hoki saja. Dia tak campur dah. Tu kena masuk dekat padang hoki saja. Tapi kalau campur, situlah ada bola, situ ada hoki, situ ada rugby je tu kan. Tu jadi padang seberguna. Ni. Contohnya sini kita ambil padang seberguna, dia kena klik sini lah. Tak boleh klik lah saya. Dia di sini boleh digunakan lebih daripada satu permainan. Kalau seberguna. Dan dia akan keluar lah. Contohnya padang seberguna ni, permainan apa yang masuk kat situ. Tapi sini tak ada di sekolah ni. Tuan-tuan boleh lihat. Kalau kita ambil padang seberguna, dia akan keluar situ. Padang seberguna ni untuk main apa? Bola sepak ke, hoki ke, maksudnya kena klik situ. Okey, boleh? Boleh Ada yang tanya? Padang? Tak keluar apa ya? Tak keluar? Dekat kemudahan sukan? Tak keluar Sementara off sekejap tu, bagi cikgu yang belum scan kehadiran, boleh scan di tepi ni. Ada kurang 50 orang baru scan kehadiran. Ada beberapa orang yang belum scan lagi. Ini boleh digunakan lebih kepada satu jenis. Dia keluar ni. Dan contoh yang saya buat yang baik kata. Main apa yang boleh buat? Kita bola tampar. Padang tu apa?
Pada sebetulnya sebenarnya boleh sudah. Nama saya ini tidak pada dia belum bola sepak. Bola sepak saja. Nah, tapi kalau pada bola sepak saja ini kena pandang saja. Yang tak guna ni kalau padang tak ada tambah padang ni padang untuk apa? Bola sepak saja. Oh. Bukan tu satu sukan ke banyak sukan. Tak apa. Dia Ni lagi. apa asal Thank you, Zak. tak apa. Katalah tadi kan, katalah kalau bola sepak saja ya. Dia lebih daripada satu tadi ada bola sepak. Kalau yang bola sepak saja dia jadi padang pada lebih kepada maksudnya kalau aku tu dia bukan padang dia padang untuk kalau pada sebulan ni dia lebih daripada satu. Katanya dia buat bola sepak dan hoki daripada kalau dia buka untuk kita je padang